Naik hantu apabila mengetahui kekasih hati rupanya isteri orang. Seorang lelaki bertindak di luar kawalan membelasah teman wanitanya sehingga mati sebelum mayatnya dibakar. Kejadian berlaku antara 29 hingga 30 September 2014 di Jalan Pengkalan Datuk Keramat di Bukit Tengah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Mangsa Rohani Hashim, 30 tahun, dibelasah dengan sepanas roda dan kepalanya dihantuk berkali-kali ke tiang rumah sebelum wanita itu menemui ajal. Lebih zalim, pelakunya Abdul Khalid Mat Isa, 43 tahun, kemudian tergamak memotong sebelum membakar tubuh mangsa bagi menyembunyikan jenayah dilakukan. Petang itu, Rohani pergi ke rumah kekasihnya dengan niat untuk mengakhiri kisah percintaan mereka sebelum kejadian ngeri ini menimpa wanita berkenaan. Pada malam kejadian, anak saudara suspek yang tinggal serumah dengan suspek mendakwa melihat Rohani terbaring kaku dan tubuhnya dilitupi selimut di ruang tamu rumah. Meskipun begitu, dia tidak mengesyaki apa-apa dan menyangka Rohani sedang tidur di sebelah bapa saudaranya itu. Walau bagaimanapun, keesokan harinya, dia terkejut apabila menemui kesan darah pada permadani dan sofa sebelum memaklumkan perkara itu kepada ibunya yang juga kakak suspek. Berasa tidak sedap hati dengan apa yang dimaklumkan anaknya, wanita berkenaan terus ke rumah suspek. Hatinya makin tidak tenang setelah diberitahu jiran. Dia terlihat Abdul Khalid membawa sebatang cangkul dengan padan berlumpur ke kawasan semak berdekatan rumah. Dengan penuh curiga, wanita itu terus masuk ke rumah dan terkejut apabila melihat titisan darah mengalir di baju milik Rohani. Namun, kelibat kekasih adiknya itu tidak kelihatan. Dia kemudian memeriksa kawasan sekitar rumah sebelum menemui bara api. Lebih mengejutkan, terdapat serpihan daging, gigi dan tulang di situ. Satu laporan polis kemudian dibuat kakak mangsa. Sepasukan pegawai dan anggota polis melakukan gerakan bagi mengesan Rohani di kawasan kejadian. Operasi disertai unit forensik dan anjing pengesan K9 kemudian menemukan tulang dan gigi di lokasi kejadian, namun gagal memastikan sama ada ia tulang manusia atau haiwan. Susulan itu, seorang pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Pulau Pinang, Datuk Dr. Zahari Noor, dipanggil ke lokasi penemuan bagi melakukan pemeriksaan. Dr. Zahari kemudian mengesahkan bahawa serpihan tulang yang ditemui adalah tulang manusia. So kita masih mencari lagi banyak lagi. Banyak lagi. I mean there's not enough to say anything much. Tapi ada kaitan ke dengan kes ni? Yang sepihak? Untuk memang ini memang tempat di sini. Operasi besar-besaran memburu suspek dilakukan sebelum berjaya diberkas bersembunyi di rumah rakannya di Bandar Baharu, Kulim, Kedah pada jam 4.45 petang 1 Oktober 2014. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, SPT, Assistant Commissioner Rusli Muhammad Noor, sahkan suspek sebelum ini punyai rekod jenayah lampau dan 12 kesalahan berkaitan dadah dan baru keluar penjara. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Dakwa tertuduh, dia terlalu marah apabila dimaklumkan Rohani bahawa teman wanita itu sebenarnya sudah berumah tangga dan mempunyai 2 cahaya mata. Mangsa juga mahu hubungan mereka diputuskan kerana tidak mahu kisah percintaan itu diketahui suami dan ahli keluarganya. Mendengarkan pengakuan mengejutkan itu, tertuduh naik hantu kerana rupa-rupanya selama ini dia menjalin hubungan dengan isteri orang. Dek kerana terlalu marah, dia yang umpama dirasuk berulang kali memukul kepala Rohani menggunakan sepanas roda. Tidak cukup dengan itu,
Dia berkali-kali menghantukkan kepala teman wanitanya itu ke tiang rumah sehingga menyebabkan kematian mangsa. Bimbang perbuatan jenayahnya di hidung, Abdul Khalid sanggup menyimpan mayat rohani semalaman. Dia malahan tergamak tidur dengan mayat kekasihnya itu sebelum bertindak memotong dan membakar mayat rohani untuk melupuskan bukti. Serpihan tulang rohani kemudian dikumpul sebelum ditanam di bawah sebatang pokok berhampiran kediaman. Soal siasat polis akhirnya membawa kepada penemuan beg plastik hitam mengandungi serpihan tulang dan tengkorak manusia yang ditanam tertuduh. Analisis DNA yang diambil daripada sampel ahli keluarga mangsa mengesahkan cebisan tulang dan daging itu sah milik rohani. Seterusnya, seorang lelaki direman 7 hari sehingga 8 Oktober bagi membantu siasatan kes bunuh dan bakar teman wanitanya. Pada 15 Oktober 2014, Abdul Khalid Mat Isa, 43 tahun, didakwa di Mahkamah Session Bukit Mertajam atas pertuduhan membunuh rohani September lalu. Tertuduh mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan ke atasnya di hadapan Hakim Musyiri Pi'in. Dia didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Lim Sau Sin dan tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mahkamah kemudiannya menetapkan 15 Disember 2014 sebagai tarikh sebutan kes. 2 tahun berlalu, pada Julai 2016, Mahkamah Tinggi menjatuhi hukuman mati ke atas Abdul Khalid selepas dia mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh Rohani Hashim, 30, di rumahnya di Jalan Pengkalan Datuk Keramat di Bukit Tengah, Bukit Mertajam antara 29 September kira-kira jam 3 petang dan 1 Oktober 2014 kira-kira jam 6.40 petang. Bagaimanapun, pada Disember tahun yang sama, Mahkamah Rayuan menghantar balik kes itu ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan semula selepas memutuskan sabitannya tidak selamat. Walaupun diwakili peguam, Abdul Khalid sekali lagi mengaku bersalah terhadap pertuduhan membunuh di hadapan Hakim Azmi Arifin yang kemudiannya mensabitkan Abdul Khalid dan menjatuhi hukuman mati. Ketika di Mahkamah Tinggi, Abdul Khalid mengaku terhadap fakta kes yang dikemukakan pihak pendakwaan. Terdahulu, semasa memohon dibicarakan semula, Peguam Abdul Khalid, PG Cyril berkata, Pesuruhjaya Kehakiman sepatutnya mendapatkan penjelasan mengenai keadaan mental Abdul Khalid yang menerima rawatan psikiatri pada masa itu. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Samihah Razali berkata, Abdul Khalid telah dihantar untuk pemerhatian psikiatri sebanyak 2 kali pada tahun 2016 dan 2017 dan doktor mengesahkan bahawa dia layak dibicarakan dan membuat pengakuan. Tanggal 30 April 2019, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan hukuman gantung terhadap suspek yang membelasah teman wanitanya sehingga mati dan kemudian tidur semalaman dengan mayat wanita itu sebelum membakarnya pada keesokan pagi. Panel 3 hakim yang diketuai Datuk Kamardin Hashim berpendapat sabitan atas tuduhan membunuh terhadap Abdul Khalid adalah selamat. Kamardin berkata, Mahkamah mendapati daripada rekod rayuan jelas perayu iaitu suspek sendiri telah mengaku bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Tertuduh memahami sifat dan akibat pengakuannya dan dia mengaku kepada fakta kes. Beliau berkata, Pesuruhjaya Kehakiman ketika itu, Datuk Azmi Arifin, kini Hakim Mahkamah Tinggi, telah mematuhi Seksyen 178-2 Kanun Tata Cara Jenayah sebelum menerima pengakuan bersalah Abdul Khalid dan mensabitkannya atas tuduhan membunuh. Hakim Kamardin yang bersidang bersama Hakim Datuk Yaakob Mat Sam dan Datuk Lau Bilan juga berkata
rayuan Abdul Khalid tidak mempunyai merit. Sehubungan itu, Mahkamah Rayuan Putrajaya mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas tertuduh di atas perbuatan kejam dan zalimnya terhadap mangsa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Semoga paparan kisah ini dapat kita jadikan iktibar bersama. Semoga Allahyarham Rohani Hashim ditempatkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman. Al-Fatihah.